menerima beberapa masalah mengenai dengan mu'alaf. Saya adalah juga seorang rival. Antara masalah yang kami sering hadapi adalah bila kami menerima belajar mu'alaf, kami ada juga kelas untuk mu'alaf, di mana sebenarnya mu'alaf ini ibu bapanya sudah memeluk agama Islam pada tahun 60-an. Kalau di sini orang memang faham adalah pada zaman USNO, ya, zaman Allahyarham Tun Mustafa. Tetapi apa yang terjadi yang berbahagia itu di mana ibu bapanya sudah murtad. Selepas murtad, kadang hidupnya kembali kepada seperti dulu, di mana mereka menjalankan kehidupan seperti seorang Kristian, sehingga anak-anaknya lahir. Tapi pada satu saat bila anak-anaknya sudah remaja, anak-anak ini terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Tetapi masalahnya bila timbul, saya rasa Jabatan Agama pun tahu juga, bila sudah membaca syahadah, bila cek pada rekod, sebenarnya anak ini adalah lahir sebagai seorang Islam. Sebab rekod pada ibu bapanya masih Islam. Jadi saya mau tahulah, sebab mu'alaf yang begini ini, mereka tertanya-tanya sama adakah mereka ini mu'alaf ataupun Islam asal, lahir sebagai itulah kan. Sebab kalau dikira mereka ini lahir sebagai seorang Islam, pasal ibu bapa asal Islam. Jadi saya minta pencerahan bagaimana kedudukan, sama dia ini, sama ada dia perlu syahadah balik ataupun ikut syahadah ibu bapa yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, bagus soalan ya. Khusus tentang saudara baru ataupun mu'alaf. Saya, walaupun saya secara pribadi kedua-dua perkataan saya tak terima kita gunakan sama ada saudara baru maupun mu'alaf. Karena disebut saudara baru itu hampir 10 tahun saudara baru situ pun. Cuma nak baru dari 10 tahun masuk Islam. Takkan nak angkat saudara baru. Yang kedua disebut mu'alaf. Mu'alaf itu disebut dalam asna'. Kata wal mu'allafati qulubuhum, itu orang-orang yang berjinak-jinak hatinya untuk masuk Islam, yang berjinak-jinak hati kepada Islam, itu mu'allaf. Dan bila dah terima Islam sebagai seorang Islam, bukan mu'allaf lagi dah. Tapi kita masih lagi pakai perkataan mu'allaf. Tak apalah nak pakai tak pakai itu tak ambil salah. Ya, baik. Soalan ada dua masalah sini. Yang pertama, seorang anak yang dilahirkan oleh sepasang suami isteri dan dianggap anak yang sah karam, maka anak ini belum tentu agamanya, tak kira dia orang Islam atau tidak, selagi dia belum balik. Hukum kata, tengok masa dia balik. Kalau dia hidup dari kecil sampai ke balik dalam suasana Islam, mak bapak Islam, maka dia secara otomatik Islam. Dia faham? Daripada hari dia beranak, mak bapak dia melayu ke agama Islam, sampai dia balik, maka dia secara otomatik dia Islam. Tak payah dia mengucap dua kalimah syahadat. Tapi kalau dilahir seorang mak bapak bukan Islam, dia dibesarkan daripada kecil sampai balik di kalangan mak ayah dia Kristian, maka secara otomatik dia jadi Kristian. Dua masalah. Masalah yang ketiga, seorang anak Kristian, dia mak bapak Kristian, mak Kristian, bapak Kristian, tiba-tiba dipelihara oleh orang Islam daripada dia kecil sampai dia balik, sampai umur 13 tahun dia balik, maka dia juga dianggap sebagai Islam walaupun mak bapak asal dia bukan Islam, sebab dia dibesarkan dalam sasana Islam. Samalah kalau anak orang Melayu, anak orang Islam dibesar dia orang bukan Islam, dia jadi kayak anak angkat orang bukan Islam. Dia umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai umur dia 13 tahun hidup di kalangan masyarakat Kristian, maka dia menjadi Kristian. Nak ambil balik dia mau orang Islam, dia kena mengucap dalam Islam balik. Okay, habis satu maaf. Soalan yang kedua,
mak bapak masuk Islam, daftar di pejabat agama, daftar di perkim, tak kira daftar di mana-mana pun, masuk Islam. Tiba-tiba lepas masuk Islam dia murtad. Dua-dua balik kepada agama asal. Lepas dia balik kepada agama asal, dia beranak. Anak Islam ke bukan Islam? Itu soalan tadi. Maka ikut kaedah yang sebut tadi, tengoklah anak itu. Kalau dia hidup bersama mak bapak yang murtad dari sampai dia balik, maka ada yang dia anggap sebagai Kristian. Melainkan kalau yang mak bapak yang murtad balik agama Kristian, tiba-tiba dia beranak, orang Melayu yang kedua anak dia, sampailah ni ke umur 13 tahun, hidup di kalangan orang Melayu, mak angkat Melayu, pak angkat Melayu, maka dia secara otomatik jadi Islam. Tak apa yang mengucap 25 syahadat. Itu dia saja. Lepas tu dikira dia masa dia balik dia tak susah apa. Dia menikah balik dalam surat Islam ke Islam. Waktu budak-budak belum balik tuan-tuan, dia tak kira Islam ke kafir. Dia bukan mesti secara otomatik ikut dengan bapak dia. Tengok masa dia balik. Sampai dia balik, hidup macam mana? Kalau hidup cara Islam, Islam. Kalau hidup cara kafir, kafir. Hidup orang Kristian lah. Itu cara dia. Berarti kalau orang Melayu, anak tuan-tuan orang Melayu, misalnya, tiba-tiba orang Kristian pula ambil anak umur 5 tahun sampai umur 15 tahun. Tiba-tiba dia minta balik anak dia. Maka adik anak dia kena ucap 25 syahadat balik. Itu Islam ke dia balik. Sebab dia meningkat umur balik dan hidup di celah-celah di tengah-tengah orang beragama Kristian. Maka anak itu Kristian. Jadi dia kaedah dia. Jadi soalan tadi saya misalkan kalau yang murtad contohnya, bila murtad lepas dia murtad baru dia beranak. Walaupun dia pejabat agama dia daftar bersama Islam. Betul, ada daftar Islam tapi dia murtad. Bila dia murtad, maka dia bukan lagi Islam. Tiba-tiba dia beranak. Pasal tempat dia murtad dia beranak. Tengok anak itu. Kalau itu besar sampai dia balik dalam pak dia murtad dia, maka Kristian juga lah anak dia. Sebab itulah tuan-tuan yang kadang-kadang kita tak faham. Satu isu yang berlaku di Pulau Pinang. Satu isu yang berlaku di Pulau Pinang. Seorang lelaki Melayu buta berkahwin dengan seorang perempuan India setelah dia convert masuk Islam. Ini cerita yang benar-benar berlaku untuk bagi orang-orang kita kongsi pendapat di Pulau Pinang. Seorang Melayu bernama Ibrahim buta berkahwin dengan perempuan India setelah dia convert masuk Islam. Riwayat mengatakan selepas dia masuk Islam dia kahwin. Lepas kahwin, perempuan tadi keluar Islam, balik ke Hindu. Beranak anak 7 orang. Nama semua Melayu. Tapi nanda semua pakai palang di sini. Ada nama Ishak, ada nama Ismail, ada nama Karim yang lakinya. Yang perempuan ada nama Fatimah. Bapaknya Ibrahim. Isterinya India, dah murtad dah lepas kahwin, balik ke India balik. Dapat anak 7 orang. Anak Islam ke bukan Islam? Saya kata apa? Ini isu yang berlaku di Pulau Pinang. Dia pergi tengok, pergi lawat rumah dia. Rupanya dia duduk dalam kelapa sawit, kerja dia mengumpul tahi ayam. Dia bela ayam, dia kerja mengumpul tahi ayam, buat jam. Rupanya anak-anak dia semua bukan Islam. Pejabat agama pergi ambil bapak dia keluar, tak bagi. Kalau nak ambil, parah. Anak-anak semua jadi Hindu. Bapak dia Hindu. Bapak dia buta. Lepas kahwin sangat masuk Islam, kahwin lah tu. Lepas kahwin, mak dia boleh hidup cara Hindu. Beranak 7 orang anak, walaupun nama Melayu, tapi hidup dia cara Hindu. Maka anak dia Hindu lah, dan Islam dia tidak. Macam mana selamat Ibrahim tadi. Nak beranak sebenarnya ambil mak ayah keluar, bagi rumah. Anak-anak tak bagi. Anak-anak tak bagi. Sebab ini bapak kami je tadi. Padahal mereka semua yang lelaki pakai palang daya. Ini yang daya pakai. Besok orang Islam tak pakai daya. Itulah isunya tadi. Lepas kahwin Islam. Pasal kahwin tu memang Islam. Akad nikahnya guna qadir, guna imam kat nikahnya. Tapi kadang orang tak pantau, duduk dalam ladang kelapa sawit, beranak 7. Tapi beranak dalam suasana bukan Islam. Bahkan dalam hukum kata pun, kalau salah seorang bisa murtad, sama suami atau murtad, atau isteri yang murtad, maka terpasahlah perkawinan mereka. Terpasah secara otomatik. Bila terpasah, perkawinan tak sah. Bila perkawinan tak sah dapat anak, maka anak tak sah. Anak tak sah.
Lalu pula anak-anak pula ikut amalan ibu dia itu. Maka itulah. Dalam anak setara. Jadi Hindu, maka itu bukan Islam. Kalau Islam, terpaksa kena akad nikah balik, Islam balik mak dia, akad nikah balik, tajwid akad balik, Islam dengan anak-anak semua. Kalau jadi Islam. Tapi anak-anak tak nak. Anak-anak tak nak. Sebab dia tetap memang itu. Inilah jadi isu soalan tadi. Khususnya yang dah murtad tadi itu, bila dia murtad, balik agama asal, dia beranak. Maka anak dia, kalau hidup sampai dia balik, maka anak juga bukan Islam. Wallahu a'lam.